Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajmain. Yang berusaha Encik Romaino bin Rabu, Pengarah Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Teknik, Tuan Haji Azhar bin Hashim, Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik, kesemua ahli jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa kerja Showcase Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna Semester 2 2021, para pensyarah, para siswa pendidik dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke majlis pembukaan Showcase Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna Semester 2 2021. Anjuran Jabatan Kecemerlangan Akademik, Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Teknik. Bagi memuliakan majlis kita pada pagi ini, marilah kita menadah tangan memohon rahmat kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar segala urusan kita diberkati. Dengan itu, majlis mempersilakan Ustaz Azam bin Mahad, pensyarah Jabatan Pendidikan Islam untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran atas iradah dan kudrah-Mu yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berada dalam majlis pembukaan Showcase dan Perkongsian Maya Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna KPPB bilangan 2 2021. Ya Allah, ya Fa'alul lima yurid, kami memohon padamu agar Engkau berkati usaha yang telah dilaksanakan ini dengan limpah kasih sayang-Mu. Hitungkanlah ia sebagai amal yang menjadi bekalan buat kami. Semoga segala usaha yang kami curahkan ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Karim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah kami semua ya Allah. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkan ia. Ya Allah, ya Syakur, kami memohon agar satukan dan perteguhkan hati-hati kami. Sinarilah hati kami dengan cahaya ketakwaan. Jadikanlah kami di bawah lindungan-Mu. Kami memohon kesejahteraan dan kebahagiaan yang berkekalan untuk kami di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafaruqna min ba'dihi tafaruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la maqrudan wa la mahrumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Azam bin Mahan atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita ini berjalan dengan lancar hendaknya. Majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Romaino bin Rabu, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan majlis pembukaan Showcase Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna Semester 2 2021 Anjuran Jabatan Kecemerlangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengacara majlis Yang Berusaha Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik, Yang Berusaha Tuan Haji Azhar bin Hashim, Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Jawatan Kuasa Induk dan Pelaksana Showcase dan Perkongsian Maya KPPB Pelajar PISMP Semester 1 dan 3 2021, Pasukan Task Force KPPB IPGM, Penyelaras Kursus dan Peserta Showcase, para pensyarah, warga IPGM dan IPG Campus dan hadirin dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita berkumpul dan bersama dalam majlis perasmian Showcase dan Perkongsian Maya Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna Pensyarah dan Pelajar PISMP Semester 1 dan 3 tahun 2021 secara dalam talian melalui platform digital di alam maya. Ucapan syabas dan tahniah kepada jawatan kuasa dan pelaksana Showcase dan Perkongsian Maya KPPB pensyarah dan pelajar PISMP Semester 1 dan 3 2021 di atas kejayaan penganjuran Showcase pada kali ini, bersesuaian dengan situasi semasa yang melanda negara pada masa kini kerana kita masih belum menang sepenuhnya. COVID masih melanda negara dan dunia. Apapun, kerja buat kita tetap perlu diteruskan. Kendatipun kita terpaksa terus hidup dalam norma baru. Namun, itu tidak menghalang pelaksanaan Showcase ini dilaksanakan seperti yang dirancang, sekalipun kita terpaksa bersiaran secara dalam talian melalui Google Meet dan YouTube. Saya percaya Showcase yang diadakan secara dalam talian ini sudah menjadi satu kebiasaan dalam norma baru dan pastinya matlamat yang kita sasarkan dapat kita capai dan memberi impak yang setara dengan Showcase secara bersemuka kepada semua peserta. Tuan-tuan, puan-puan dan pelajar yang dikasihi sekalian, umum mengetahui bahawa IPG sebagai peneraju latihan keguruan sememangnya memainkan peranan yang signifikan untuk menghasilkan guru yang berkualiti. Oleh itu, IPG Kampus Pendidikan Teknik yang merupakan salah satu daripada 3 IPG Kampus rintis bagi kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna yang diperkenalkan sejak 2018 sentiasa berusaha memastikan siswa guru diberi pendedahan yang maksimum terhadap KPPB. Kualiti siswa guru perlu dimantapkan supaya mereka berupaya menterjemah dan melaksanakan hasrat yang tersurat dan tersirat dalam
PPPM 2013-2025. Siswa guru inilah yang bakal menjadi ejen transformasi pendidikan melalui program transformasi sekolah bagi merealisasikan intipati PPPM 2013-2025, iaitu mewujudkan sekolah yang berkualiti dan memantapkan kemanjadian murid. Oleh itu, pendedahan pengalaman sebenar KPPB di IPG diharap dapat dimanfaatkan apabila mereka beraksi dalam dunia keguruan kelak. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Kalau bukan sekarang, bila lagi? 3 elemen utama dalam KPPB iaitu kompetensi pembelajaran bermakna, reka bentuk dan iklim pembelajaran yang jauh berbeza daripada konsep pembelajaran yang sebelum ini. Sebenarnya sangat menepati kehendak pendidikan dalam era revolusi industri 4.0. KPPB membuka satu landscape pendidikan baru yang melangkaui ruang fizikal bilik darjah, malah bersifat global dan mendorong pembentukan ciri-ciri pelajar kontemporari, iaitu self-navigator, social contractor, media kritis dan media maker, inovatif designer dan globally connected citizen. Sesungguhnya ciri-ciri contemporary tersebut amat perlu untuk memantapkan 6 kompetensi dalam KPPB, iaitu character, citizenship, collaboration, communication, creativity dan critical thinking. Di samping itu, reka bentuk pembelajaran KPPB juga berjaya mentransformasikan hubungan pembelajaran antara pelajar, pensyarah dan komuniti. Dalam konteks ini, peranan rakan pembelajaran, learning partnership ditonjolkan sepanjang pelaksanaan KPPB. Oleh itu, pelajar berpeluang menimba ilmu daripada sumber premier, iaitu pakar dalam satu-satu bidang yang mungkin di luar institusi pendidikan. Selain itu, pensyarah bersama pelajar berpeluang menjadi co-design dan co-learner dalam proses pembelajaran dan melaksanakan tugasan pembelajaran yang digabung jalin dengan beberapa kursus di bawah satu idea utama. Dalam aspek iklim pembelajaran pula, persekitaran pembelajaran interaktif dan berpusatkan murid yang bersifat terbuka pada bila-bila masa, di mana-mana saja dan melibatkan sesiapa sahaja itu membuka lebih banyak ruang kepada siswa guru untuk memantapkan kompetensi 6C yang dimiliki. Oleh itu, pendedahan KPPB kepada siswa guru IPG KPT merupakan satu langkah bagi memastikan bakal guru yang dihasilkan kelak menepati ciri-ciri guru yang kompeten dalam standard 4, iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan, dan standard 5, iaitu kemenjadian murid yang ditetapkan oleh Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua SKPMG 2.0. Tuan-tuan, puan-puan dan para pelajar yang dikasihi, menyedari kepentingan KPPB dalam transformasi pendidikan negara, maka showcasing merupakan satu indikator yang boleh memantapkan pelaksanaan KPPB. Hal ini demikian kerana showcasing menyediakan peluang dan ruang kepada pelajar, pensyarah dan komuniti berkongsi pengalaman
pembelajaran melalui hasil kerja. Seterusnya mereka bentuk semula pengalaman pembelajaran untuk dimanfaatkan pada masa depan. Oleh itu, berdasarlah harapan saya agar showcase seperti dalam talian melalui platform digital ini dapat dimanfaatkan oleh para peserta untuk membuat perkongsian ilmu dan pengalaman, seterusnya membuat refleksi serta penambahbaikan berdasarkan maklum balas panel dan juga audiens. Di samping itu juga, pelaksanaan KPPB dan showcase ini juga diharapkan dapat memangkin pelibatan para pensyarah dan siswa guru dalam aspek penyelidikan, penulisan dan penerbitan, serta memperkokohkan nilai-nilai budaya, motivasi dan kreativiti. Seterusnya, pembudayaan penyelidikan, penerbitan dan inovasi yang menggalakkan kolaboratif dengan institusi dan organisasi lain pastinya memacu hala tuju pendidikan negara ke arah kualiti pendidikan bertaraf global agar kita dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan dunia luar. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan showcase dan perkongsian Maya Kapasiti Pedagogi Pembelajaran bermakna pensyarah dan pelajar PISMP semester 1 dan 3 tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan terima kasih di atas ucapan oleh Tuan Pengarah itu tadi. Hadirin, majlis kini diteruskan dengan tayangan montaj bagi showcase kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna semester 2 2021. Antara ETUP 3043 iaitu pengelulusan bilik darjah dan tingkah laku, teknologi ubiquitous berperanan mewujudkan PTBR terapeutik dan Seterusnya saya akan bincangkan tentang kompetensi pembelajaran bermakna 6C yang telah kami memperolehi sepanjang menyelesaikan kerja khusus ini. Yang pertama sekali adalah character education, iaitu SASIA, di mana semua murid telah berjaya untuk memupuk sikap integriti semasa menghasilkan bahan. Seterusnya saya akan membentangkan tentang perkongsian pengalaman pembelajaran yang terdiri daripada pengetahuan, kemahiran dan konsep. Yang pertama sekali ialah pengetahuan, iaitu apa yang perlu diketahui oleh murid. Yang pertama ialah tujuan pembelajaran dan keberkesanan media pembelajaran, iaitu website. Antara aplikasi yang digunakan untuk belajar dan menghasilkan tugasan ini adalah Google Forms, Animaker, Vector, PowerPoint, Quiz, Google Sites, WordWall, Hadirin sekalian, kini tibalah masanya untuk kita dengar pula perkongsian pengalaman dari para pensyarah yang mengajar program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP ambilan Jun 2021 dan ambilan Jun 2020 yang terlibat dalam showcase kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna semester 2 2021. Sudikanlah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Saya Dr. Ajurin Begum binti Ahmad dari IPG Kampus Pendidikan Teknik ingin berkongsi pengenalan kepada kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ataupun KPPB. Baik, apa itu pembelajaran bermakna? Okey, pembelajaran bermakna ni ialah apabila pelajar dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran isi kandungan yang telah mereka pelajari dan menggunakannya untuk meneroka dan mencipta pengetahuan dan kemahiran yang baharu, dan dengan pengetahuan dan kemahiran baharu tersebut mereka boleh menggunakannya untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan mereka. Baik, untuk pembelajaran bermakna ni terdapat 6 kompetensi yang dipanggil sebagai kompetensi global 6C, iaitu C1 ialah karakter ataupun sahsia, C2 citizenship ataupun kewarganegaraan, C3 collaboration, C4 communication atau komunikasi, C5 creativity, C6 critical thinking ataupun pemikiran kritis. Baik, apakah yang sebenarnya perlu dilaksanakan oleh pensyarah dalam proses KPPB ni? Baik, sebenarnya apa yang pensyarah perlu lakukan ialah mereka mengambil kira dan mengenal pasti peranan 4 elemen dalam reka bentuk pembelajaran supaya perancangan PDP boleh mewujudkan pembelajaran bermakna tersebut, iaitu pensyarah perlu menghubungkaitkan setiap elemen reka bentuk semasa merancang pelan pembelajaran bermakna bagi menentukan dan memilih apakah strategi pengajaran dan pembelajaran yang relevan dan efektif. 4 elemen tersebut ialah rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran, pemanfaatan digital serta amalan pedagogi. 4 perkara itu perlu diambil berat apabila seseorang pensyarah merangka kerja khusus ataupun terutamanya strategi pengajaran pembelajaran di dalam kelas dan juga di dalam kerja khusus. Baik, bagi subjek MPU 3022, kami telah bersama-sama dengan pensyarah-pensyarah yang mengajar subjek teras, subjek pendidikan dan juga subjek-subjek meja. Antara meja yang terdapat ataupun yang sama-sama mengendalikan KPPB ini adalah dari meja sains, dari meja matematik, dari meja RBT, meja bahasa dan juga paper-paper pendidikan, ya. So apa yang telah kami lakukan ialah kami telah duduk bersama dan telah ekstrak ataupun merungkaikan RMK dan melihat apakah elemen-elemen yang dapat membantu pelajar untuk mencapai KPPB ini, termasuk dari segi perkembangan pembelajaran, hasil pembelajaran dan soalan-soalan atau essential questions yang perlu diberikan sebagai rangsangan untuk mereka mencapai KPPB ini. Dan hasilnya dapat juga dilihat melalui kerja kursus yang telah mereka lakukan bagi MPU. Oleh kerana melibatkan kemahiran, maka dapat dilihat bagaimana contohnya pelajar sains dan juga pelajar agama Islam dapat menggunakan big idea yang telah dipilih, iaitu big idea untuk semester 1 yang telah dipilih ialah Unity in Diversity, dan walaupun mereka adalah dari meja yang berbeza, mereka telah dapat menggunakan kemahiran dari MPU 3022 untuk melaksanakan kerja khusus dalam meja masing-masing, dan kemahiran tersebut telah juga dapat digunakan bagi kerja khusus lain dari subjek-subjek yang lain, selain daripada isi kandungan big idea tersebut, dan juga elemen-elemen yang sepatutnya mereka kuasai. Juga 4 elemen tersebut, iaitu rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran, pemanfaatan digital serta amalan pedagogi tersebut. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rakan-rakan saya. Terima kasih.
Hai, Assalamualaikum. Saya Ruzan Mizam binti Syamsir dan saya pensyarah dari Jabatan Bahasa. Dalam masa yang sama, saya juga merangkap sebagai jurulatih utama bagi kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik. Dan saya juga adalah tenaga pengajar bagi 2 buah subjek yang terlibat di dalam showcase pada kali ini, iaitu MPU 3022 bagi 3 buah kelas, iaitu RBT 4, RBT 5 dan juga pengajian Islam 3, dan juga sebuah lagi kursus iaitu linguistik ya, TSLB 3013. Dan kedua-dua subjek tersebut menggunakan the big idea yang sama, iaitu Unity in Diversity. Di dalam kita merungkai kurikulum ini, terdapat 3 tools utama yang kita perlu ada, iaitu yang pertama adalah the big idea, yang kedua ialah essential question ataupun EQ, dan yang ketiga adalah backward design. Di dalam merungkai ni, jika seseorang pensyarah itu mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai the big idea dia, ia dapat membantu seseorang pensyarah tersebut untuk membawa pelajarnya kepada pemahaman kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dengan lebih berkesan dan juga lancar. Setelah perbincangan dijalankan melibatkan kesemua pensyarah yang terlibat dalam mengajar kursus-kursus yang telah disebutkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, MPU 3022 telah dipilih sebagai anchor dan Unity in Diversity telah kami persetujui sebagai the big idea. Jadi kita tengok apa maksud the big idea Unity in Diversity itu. Yang pertama, kita lihat apakah pemahaman unity. Jadi dari segi maksudnya, unity itu bermaksud the state of being not multiple but the state of being one and also single. Ia juga membawa maksud di mana pada suatu masa at one time kita bersama-sama di dalam menjalankan sesuatu perkara dan bukan dalam keadaan yang berasingan. Dan unity ini kita boleh lihat perbezaan maksud dia dari segi 3 segi, iaitu psikologi, antropologi dan juga onkologi. Dari segi psikologi, kita lihat pemikiran manusia itu dia melalui satu fasa kesatuan. Dari segi antropologi pula, kita lihat bagaimana manusia menguruskan kehidupan sosial mereka seharian dalam kesepaduan. Kita lihat dari segi onkologi pula, ianya bermaksud bagaimana manusia itu menguruskan kehidupan harian mereka untuk mencapai kesepaduan dan juga keinginan untuk mewujudkan keadaan yang aman dan juga stabil. Sekarang kita lihat pula apa maksud diversity. Jadi kita boleh nampak ianya berasal dari perkataan diverse. Dan diverse ini maksudnya kita ada kepelbagaian. Jadi jika kita lihat dalam bahasa Melayunya, Unity in Diversity itu bermaksud kesepaduan di dalam kepelbagaian. Salam sejahtera. Saya mengajar kursus EDUP 3013, iaitu kursus falsafah dan pendidikan di Malaysia, di mana sewaktu membuat kerja kursus ini saya bergabung dengan Puan Anidah, iaitu Puan Anidah mengajar perkembangan kanak-kanak. So dalam konteks ini, paper EDUP 3013 itu falsafah pendidikan se-Malaysia dia membicarakan perihal semodel-model kurikulum yang mana dengan mengetahui semodel kurikulum ini, para pelajar dapat mengaplikasikan kepentingan kurikulum, dan juga mereka lebih faham mengenai apakah hala tuju dan dasar pendidikan kebangsaan di mana falsafah manakala paper perkembangan kanak-kanak ini memberi tumpuan kepada aspek psikologi. Dia diberi penekanan kepada kertas 3023 yang mana penyiaran ialah Puan Anidah. Okey, dengan ni para pelajar dapat dapat membuat perbandingan antara model kurikulum
yang ada dalam falsafah dengan teori psikologi lah ya, yang diperkenalkan dalam paper perkembangan kanak-kanak ini. So ini memberikan satu bentuk inilah ya, perkembangan satu bentuk pandangan yang lebih baik, dan ini membolehkan para pelajar dapat memahami ya kedua-dua kertas yang ajar dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Apabila bercakap tentang kelebihan pelaksanaan KPPB bagi semester 1 yang mengguna pakai The Big Idea Kesatuan dalam Kepelbagaian, saya melihat antara contohnya lah ya, bagi dua kursus falsafah pendidikan di Malaysia dan juga perkembangan kanak-kanak, di mana antara kedua-dua kursus ni sendiri, kandungan kedua-dua kursus adalah saling berkait. Okey, contohnya bagi tajuk isu-isu pendidikan di Malaysia yang ada dalam kursus falsafah dan pendidikan di Malaysia, dari situ kita angkat isunya, contohnya yang terkini isu berkaitan dengan PDBR, kita angkat kursus itu menjadi persoalan dalam kerja kursus bagi kedua-dua kursus falsafah pendidikan di Malaysia dan juga perkembangan kanak-kanak, dengan guna pakai isu berkaitan dengan kanak-kanak B40 dan bagaimana untuk menjamin kualiti pendidikan dari segi PDBR bagi golongan ini. Okey. Contohnya bagi kursus falsafah dan pendidikan di Malaysia, mereka akan membincangkan tentang bagaimana inisiatif pengubah dasar, guru, sekolah dan komuniti dalam menjamin kualiti pendidikan dalam kalangan kanak-kanak B40 tadi. Manakala dari segi kursus perkembangan kanak-kanak pula akan membincangkan tentang peringkat perkembangan kanak-kanak B40 dalam situasi PDPR ni, dan juga bagaimana peranan guru dapat menjamin kualiti pendidikan semasa PDPR ni. Jadi di situ bila isu yang dibincangkan tu sama, pelajar dapat pergi perbincangan tu secara lebih mendalam. Okey, melihat bagaimana semua pihak harus bersatu dalam menangani kepelbagaian. Dari segi kepelbagaian perkembangan, dari segi kepelbagaian murid tu sendiri, ada juga golongan-golongan seperti B40 ni yang memerlukan perhatian, memerlukan kebijaksanaan guru dan juga pelbagai pihak untuk menjamin kualiti pendidikan mereka. Okey, selain itu bagi kedua-dua kursus ini, semasa melaksanakan kerja kursus ni kita mewujudkan satu keperluan dalam kursus ni untuk pelajar mendapatkan maklum balas daripada rakan pembelajaran. Jadi pelajar ini akan berkomunikasi dengan rakan pembelajaran yang lebih berkemahiran seperti frontliners, guru, ibu bapa dalam kalangan B40 ni akan dapat menambahkan lagi pengetahuan mereka dan juga dapat menguatkan lagi hujah mereka berdasarkan pendapat yang diberikan oleh rakan pembelajaran seperti guru-guru tadi semasa penulisan akademik mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Haslinah daripada Jabatan Sains. Saya mengajar SES 3013, Fisiologi dan Epidemiologi. Di sini dalam pengalaman saya, apabila saya ingin berkongsi pengalaman dari segi aspek clarity, itu kejelasan dalam dalam pembelajaran dan pengajaran ini. Jadi apa yang boleh saya kongsikan di sini ialah apabila kejelasan itu jelas, maka tujuan juga adalah jelas. Jadi kenapa mereka belajar, apa yang perlu mereka belajar dan bagaimanakah yang mereka sepatutnya belajar dan bagaimanakah penilaian yang akan dilaksanakan kepada mereka bagi mereka untuk menunjukkan tahap performance ataupun prestasi yang mereka yang sepatutnya. Jadi dengan adanya kejelasan ini telah memberikan mereka satu dorongan. Maka tindakan itu dapat dikaitkan dengan tujuan dan tindakan itu adalah jelas yang sepatutnya mereka lakukan. Dengan itu mereka dapat memberikan satu perlibatan yang lebih bermakna apabila mereka jelas apakah tindakan dalam proses pembelajaran yang sepatutnya mereka lakukan.
Jadi dalam pada itu juga ianya memberikan mereka peluang untuk membandingkan kemajuan mereka dari segi masa ke semasa dan membuat penyelarasan dari segi aspek metakognitifnya dan tindakan yang sepatutnya mereka lakukan. Dalam pada itu juga mereka dapat juga mengenal pasti apakah bentuk-bentuk bantuan yang perlu mereka minta daripada pensyarah ataupun yang mereka perlukan bantuan-bantuan tersebut, dan mereka juga dapat memilih learning partnership yang betul, dan seterusnya mereka juga dapat mengukur kejayaan mereka apabila kejelasan tentang pembelajaran ke atas sesuatu kursus itu adalah jelas. Jadi di mana di sini clarity ataupun kejelasan ini telah dapat memberikan mereka satu tujuan yang jelas, maka ini dapat memberikan komitmen, menunjukkan komitmen kepada mereka dan memberikan mereka motivasi intrinsik untuk menyiapkan kerja. Jadi ianya adalah jelas kita katakan bahawa kejelasan dalam kita hendak melaksanakan sesuatu kursus itu bukan saja dari peringkat awal kursus itu daripada proses kita saya melaksanakan kursus ini, ianya telah dapat membuka rasa ingin tahu dan kreativiti mereka. Di mana ini adalah satu kunci yang penting dalam proses pembelajaran. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, seperti yang kita lihat pada paparan di skrin sekarang, ini adalah plan bengkel yang dihasilkan oleh pelajar RBT yang mengikuti kursus RBTS 3023, pengurusan bengkel dan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jika kita lihat kepada bengkel ini telah menerapkan pelbagai elemen yang dapat menyumbang kepada sebuah bengkel yang selamat, sebuah bengkel yang kondusif untuk digunakan oleh murid-murid yang mengambil mata pelajaran RBT di sekolah rendah. Baiklah, bengkel ini telah dipecahkan kepada beberapa bahagian, iaitu bahagian kerja khusus ataupun bahagian di mana pelajar melaksanakan kerja-kerja amali. Juga pelajar akan diasingkan apabila mereka membuat atau mereka belajar teori. Ini adalah sangat baik kerana mereka dapat mengurangkan risiko berlakunya kemalangan dan dapat meningkatkan rasa keselesaan atau kondusif semasa belajar di dalam bengkel. Okey, kemudian kita lihat pada bengkel ini telah mempunyai store, yang mana store ini menyimpan alatan tangan dan juga bahan. Ini adalah satu pengurusan organisasi bengkel yang sangat baik kerana di sini cikgu dapat memastikan barangan, alatan dan bahan tersebut dalam keadaan yang tersusun, yang baik dan dapat diuruskan dengan lebih mudah. Baiklah, pada bengkel ini juga dilihat mempunyai tingkap yang banyak dan pintu yang luas. Dan ini dapat memastikan pengudaraan dan pengcahayaan adalah mencukupi bagi kegunaan sebuah bengkel yang baik. Baiklah, pada plan bengkel ini juga telah diletakkan beberapa tanda keluar dan ini adalah sangat mematuhi kepada peraturan keselamatan yang ditetapkan oleh pihak bomba. Kemudian kita lihat juga terdapat alat pemadam api dan peti pertolongan cemas. Ini adalah satu mekanisme yang baik bagi memastikan sekiranya berlaku kemalangan, kita mempunyai tindakan awal yang boleh mengurangkan risiko. Baiklah, di sini plan bengkel ini juga kita lihat dapat saya rumuskan bahawa telah mematuhi Akta 514, iaitu Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Dan pada bengkel ini juga dapat memenuhi pelbagai bidang dalam RBT itu sendiri,
kerana RBT ini terdiri daripada pelbagai bidang-bidang yang berbeza. Antara contohnya adalah bidang mechanical, bidang elektrik, elektronik, hospitality dan pertanian. Jadi penggabungan ataupun diversity daripada skop RBT ini dapat dipenuhi. Baiklah, di sini saya dapat rumuskan pelajar juga mampu untuk menggabung jalinkan pelbagai ilmu dalam kursus ini dan dapat menterjemahkannya dalam satu plan yang sangat baik. Dan pelajar juga diminta untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar. Pelajar telah mendapat khidmat nasihat daripada pelbagai pakar yang mereka jumpa. Antara pakar yang mereka jumpa adalah seperti arkitek, ketua jabatan di institusi-institusi luar, guru RBT dan guru-guru yang mengajar lukisan kejuruteraan. Jadi ini adalah sedikit perkongsian daripada semester 1 yang membawa tema big idea-nya ialah Unity in Diversity. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pedagogi pembelajaran bermakna. TSLB 3203 Multicultural Literature merupakan salah satu kursus untuk semester 1 PISMP TESOL yang terlibat di dalam pembelajaran bermakna. Ianya digabung jalinkan dengan kursus TSLB 3193 Multiliteracies dan TSLB 3013 Linguistik. So, dengan pembelajaran bermakna, pelajar telah dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran isi kandungan untuk meneroka dan mencipta pengetahuan dan kemahiran yang baru. Dan dengan pengetahuan dan kemahiran baru itu yang diperoleh tersebut, pelajar telah menggunakannya untuk menyelesaikan masalah di dalam pembelajaran mereka. Misalnya, dalam RMK TSLB 3203 Multiliterature terdapat satu topik iaitu topik 3 Multicultural Elements in Media yang juga sebenarnya terdapat di dalam TSLB 3193 Multiliteracy. Dengan itu, di sini kerja khusus pelajar telah dapat dikurangkan kerana mereka hanya perlu menyediakan satu kerja khusus untuk multiliteracies dan juga untuk multicultural literature. Misalnya, dalam multiliteracy TSLB 3193 multiliteracy, mereka ada kerja khusus mereka terdapat dalam task 2 iaitu multimodal presentation. Dan dalam TSLB 3203 benda yang sama tetapi dalam task 3 multimedia presentation. So, dari segi sesi pembelajaran pula, sepanjang sesi pembelajaran, pelajar telah dapat memberikan penerangan yang jelas kerana pemahaman setiap topik yang telah dipelajari dan dari segi itu mereka telah dapat berkongsi idea antara satu sama lain dan dapat membuahkan pendapat mereka sendiri. Dan dari sepanjang tutorial pula yang diadakan, pelajar telah dapat lihat sesuatu perkara melalui perkaitan yang dibuat daripada apa yang telah mereka pelajari. Dari segi itu juga pelajar telah dapat membina idea mereka sendiri dan banyak kajian telah dilakukan untuk menyokong pemahaman dalam hasil daripada pembelajaran bermakna. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlin binti Rosdi akan membuat perkongsian tentang kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna untuk khusus EDUP 3053 yang ditawarkan kepada 3 PISMP ambilan Jun 2020. Okey, ini adalah infografik yang menunjukkan proses merungkai RMK. Bermula daripada bengkel perancangan kurikulum
iaitu BPK yang diadakan pada 7 Jun hingga 11 Jun 2021. Bengkel perancangan ini diadakan selama seminggu. Daripada bengkel perancangan ini, pensyarah perlu merungkai RMK untuk mendapatkan kejelasan. Pensyarah mengeluarkan konsep-konsep daripada fakta, merancang perkembangan pembelajaran, hasrat pembelajaran dan kriteria kejayaan. Daripada kejelasan yang diperolehi, perbincangan bersama-sama dengan pensyarah khusus-khusus semester 3 diadakan untuk mendapatkan satu kefahaman iaitu TBI dan membina soalan pencetus idea EQ. Daripada situ, pensyarah membina pula plan pembelajaran bermakna secara backward design menggunakan template kefahaman melalui reka bentuk KMR untuk keseluruhan pembelajaran dan pentaksiran. Daripada plan pembelajaran bermakna tersebut, pensyarah dapat membina soalan kerja khusus iaitu JST dan merancang semua aktiviti termasuk kuliah, tutorial dan amali yang mengandungi elemen KPPB hasil daripada proses merungkai RMK. Pembentangan JST juga telah diadakan di dalam jabatan. Okey, selepas perbincangan bersama semua pensyarah semester 3, ini adalah khusus-khusus yang terlibat dalam interdisciplinary khusus semester 3. Dan satu kejelasan telah kami perolehi iaitu teknologi ubiquitous pemangkin PDPR terapeutik. Dan ini pula adalah EQ. Ada dua EQ iaitu pertama, bagaimanakah teknologi ubiquitous berperanan mewujudkan PDPR terapeutik dan bagaimanakah guru dapat memastikan teknologi ubiquitous diintegrasi dengan berkesan di dalam PDPR. Di sini saya tunjukkan perkaitan khusus EDUP 3053 dengan khusus-khusus yang lain dan perkaitannya dengan TBI. Bagi pentaksiran iaitu kerja khusus, belajar menghasilkan persekitaran pembelajaran digital iaitu khusus EDUP 3053 untuk PDP hasil daripada perancangan yang dibuat dalam khusus major sama ada matematik, BM, Pendidikan Islam, TESOL ataupun sains yang mengandungi elemen terapeutik. Di sini adalah untuk khusus EDUP 3043. Manakala untuk pembelajaran dalam kelas, kami sentiasa membuat perbincangan dengan mencetuskan pelajar dengan soalan-soalan EQ untuk mengaitkan dengan khusus-khusus yang lain dan mengaitkan dengan TBI. Saya rasa itu sahaja untuk perkongsian saya pada hari ini dan perkongsian lain akan diteruskan oleh pensyarah-pensyarah yang lain. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Hello, I'm Ms. Tan Man Wai. I would like to share with you my experience working with the SEM 3 Science 2 students on their journey to produce a digital resource for the SCES 3073 Scientific Skills and the Management of Science Lab course. Our journey began with unpacking the curriculum. I went through the topic, content, and assessment with each student. Then came the storyboard and the presentation. I gave lots of comments and suggestions for improvement. What I enjoyed most about this process was the students were willing to learn. There were students who had to go through many rounds with me. Yet they were willing to make changes. They persevered on. I was thinking whether they would come back to me after the first round of suggestions. There were many who came back. There were many who told me that they wanted to improve. They wanted to make those changes and to see the end product being something that they would be happy and satisfied with. That process was not just enjoyable for me, I think it is also very meaningful for them, because that's the kind of attitude for me, the kind of attitude that we want our students to have.
We want to instill in them the desire to learn and the perseverance to keep going until you are satisfied with the product, with the improvement that you have. So the whole process was something that I believe that education is a process of continuous improvement. I hope these students will continue to desire to improve and make improvement as a hallmark of their journey in education. Actually, not just in education, but in life as well. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pembentangan daripada saya tentang KPPB bagi kursus PIMK 3063. Okey, untuk kursus PIMK 3063, kami diintegrasikan bersama dengan EDUP 3043 dan EDUP 3053. Okay, what's the big idea? Apa big idea bagi ketiga-tiga kursus yang dinyatakan? Okay, big idea-nya ialah teknologi ubiquitous pemakin PDPR terapeutik. Okay, melalui big idea ini, saya telah sediakan essential question bagi pelajar saya. Bagaimanakah guru menggunakan DSKP dalam merancang pengajaran? Bagaimanakah guru menentukan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik dalam merancang pengajaran? Dan seterusnya, bagaimanakah pengajaran yang dinamik memberi kesan kepada kemenjadian murid? Okey, seterusnya soalan kerja khusus. Berdasarkan peranan anda sebagai guru dalam menguruskan persekitaran pembelajaran yang terapeutik, rancangkan satu rancangan pengajaran harian, akidah atau sirah secara berkumpulan. Seterusnya yang kedua, penggunaan teknologi membantu guru melaksanakan pengajaran berkesan khususnya dalam menghadapi era pandemik hari ini. Tunjukkan pengajaran mikro, akidah atau sirah yang mempunyai elemen-elemen teknologi. Okey, bagi soalan kerja khusus yang pertama ni, dia terkait dengan PIMK 3063 terkait dengan EDUP 3043. Manakala bagi soalan kerja khusus yang kedua, PIMK 3063 terkait dengan PIMK terkait dengan EDUP 3053. Okey, seterusnya berdasarkan big idea tadi, pelajar telah dapat menyediakan RPH yang berkesan melalui big idea PDPR terapeutik melalui kursus EDUP 3043 yang dijalinkan bersama dengan PIMK 3063. Manakala untuk soalan kerja khusus yang kedua, pelajar dapat melaksanakan pengajaran mikro menggunakan teknologi ubiquitous yang dipelajari melalui kursus EDUP 3053. Okey, seterusnya kompetensi pembelajaran bermakna 6C melalui ketiga-tiga kursus yang telah digabung jalinkan. Okey, saya mendapati bahawa terdapat 6 kategori yang telah dilahirkan oleh pelajar. Daripada sudut C1, pelajar mempunyai kecekalan, ketabahan, ketekunan dan ketahanan. Manakala C2 menunjukkan taraf perwarnagaan, pelajar dapat menyelesaikan masalah dunia sebenar yang kurang jelas dan kompleks. Melalui C3, collaboration, pelajar dapat menyatakan kemahiran interpersonal, dapat menunjukkan, dapat mempamerkan kemahiran interpersonal dalam perkumpulan. Bagi C4 pula, pelajar dapat melahirkan komunikasi yang direka untuk aduan khusus. Manakala bagi C5, pelajar dapat menunjukkan kepimpinan untuk melaksanakan tindakan. Dan seterusnya bagi C6, critical thinking, pelajar dapat membina ilmu secara kolaboratif. Okey, syukran. Jazakallah khairan, jazakumullah khairan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sedikit perkongsian pengalaman saya sebagai pensyarah yang mengajar kursus BAMB 3073, pengajaran kemahiran bahasa Melayu skor rendah dalam showcase KPPB bilangan 2 2021. Jadi sesuai dengan tema yang dipilih sebagai the big idea dalam KPPB ini, iaitu teknologi ubiquitous pemangkin PDPR terapeutik yang menginterdisiplinarikan kursus EDUP 3043 memfokus kepada tingkah laku belajar, dan EDUP 3053
kursus yang menjurus kepada pembinaan media pengajaran berasaskan TMK dengan kursus BAMB 3073 iaitu pengajaran kemahiran bahasa Melayu. Jadi tema ini dipilih berdasarkan dengan situasi semasa ketika pandemik COVID-19 dan pembelajaran berlaku secara PDPR ya. Dan sekarang ini kita telah memasuki fasa endemik ya, dan beransur-ansur pelajar dan murid kembali ke tempat mengajar masing-masing. Jadi dengan menggabungkan kursus-kursus ini dengan kursus BMMB 3073 dapat melatih pelajar untuk lebih peka dalam mewujudkan suasana yang kondusif di bilik belajar ya, ataupun PDP yang terapeutik dan dijermakan dalam pembinaan RPH ya. Selain itu, norma baru dalam PDP memerlukan guru-guru dan bakal guru lebih kreatif ya dalam merancang dan juga mengaplikasikan multimedia interaktif sebagai media pengajaran atau bahan bantu mengajar bagi menarik minat murid-murid belajar secara dalam talian. Jadi pengalaman saya dalam kursus yang diajar ini, saya melihat pelajar saya mempunyai idea yang sangat kreatif ya dalam penggunaan teknologi dan media pengajaran ketika membentangkan hasil tugasan, tutorial dan juga kerja khusus. Ya, hal ini rentetan daripada ilmu yang diperoleh atau pengetahuan yang diperoleh melalui kursus EDP 3053. Mereka menggunakan pengetahuan mereka dalam menyampaikan isi pelajaran dalam bahasa Melayu. Ya, sebagai contoh, siswa guru membina bahan pembelajaran bahasa Melayu dalam bentuk media interaktif ya, sebagai Jamboard, Canva, animasi, quizzes, Padlet dan lain-lain yang sangat membantu mereka untuk menarik minat murid-murid dan menjadikan suasana kelas lebih aktif, dan hal ini membuktikan TMK menjadikan pengajaran bahasa Melayu lebih menarik. Okay, begitu juga dengan pengawalan bilik darjah, aktiviti yang dirancang dalam RPH yang dimulai dengan set induksi yang menarik dengan nyanyian dan permainan interaktif contohnya juga dapat menarik minat murid-murid dan fokus hingga akhir pengajaran dengan bahan pengajaran yang dirancang dan dibina hasil daripada pengetahuan yang diperoleh dalam kursus EDP 3043. Ya, selain itu dapat melegakan ataupun meringankan tekanan yang dialami oleh murid-murid ketika berlangsungnya pembelajaran secara PDPR yang tertumpu kepada penggunaan gadget. Ya, jadi jelaslah pembelajaran secara interdisiplinari dengan menggabungkan beberapa kursus boleh merangsang pemikiran pelajar untuk mencipta pengetahuan yang baru. Okay, di samping siswa guru belajar berkaitan kemahiran bahasa Melayu, mereka juga dapat mempraktikkan kemahiran dan pengetahuan mereka dalam bidang TMK dan pengurusan bilik darjah dengan cekap. Ya. Jadi persoalan yang wujud dalam EQ dalam kursus ini membantu pelajar untuk fokus kepada tugasan yang diberi dan memberi keberhasilan kepada TBI selain memenuhi kompetensi 6C. Sekian, terima kasih. A very good morning to everyone. My name is Evelyn Evelyn George from Jabatan Bahasa. This is the model KPPB for 3 PISMP, and this model is specially for 3 PISMP TESOL students. The anchor subjects are EDP 3043 and EDP 3053, and the TESOL courses are TSLB 3073, TSLB 3063 and TSLB 3243. I'm the coordinator of TSLB 3073, which is the teaching of reading and writing in the primary ESL classroom. And the big idea is ubiquitous technology is a catalyst for therapeutic PDPR. The 4 tasks were: Task 1, lesson plan; Task 2, teaching and learning materials; and Task 3, simulated teaching; and Task 4, reflective essay on the simulated teaching. There are some samples of students' coursework tasks. The strengths. For lecturers, we were able to explore new technology, especially ones that are ubiquitous. We got to explore the latest digital tools of learning. We explored and tried out new online learning platforms that aids teaching and learning. And we had active interaction between the students. And we were able to create conducive and learning environment. The strengths for students. Students' effort proves the ownership in learning experience, which created a sense of belonging. And they had very good networking between the peers, and they were able to create or design assessment tools, and they consulted learning partners to evaluate their tasks
The learning partners were professionals and subject matter experts. They were also able to create lesson plans and teaching materials that are ubiquitous and therapeutic for home-based learning. Finally, students were able to use some of the tasks for other courses. This enlightened their burden. That's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Saya sebagai penyelaras EDUP 3043, nama saya Puan Fauzia Hashim. Saya ingin memberi maklum balas tentang apa yang telah kita lalui sepanjang semester ini. Dengan the big idea kita, teknologi ubiquitous, pembangkit PDPR terapeutik, di mana subjek ini telah digabungkan dengan subjek EDUP 3053. Saya rasa ini gabungan yang sangat menarik kerana untuk menjadi seorang guru yang cemerlang, mempunyai ciri-ciri guru yang efektif, kita perlu mempunyai kontrol dalam bilik darjah kita dengan pelbagai teori, dengan berbagai model pengurusan disiplin dan teori-teori tersebut, tetapi dapat ditambah baik lagi, dapat dicantikkan lagi suasana pengajaran dan bilik darjah dalam suasana terapeutik dengan apabila kita gabungkan unsur-unsur teknologi maklumat dalam pengurusan bilik darjah kita. Saya ingin menekankan tentang aspek kompetensi 6C. Okay, so 6C yang dapat dijelmakan sepanjang kursus ini ialah komunikasi dan kolaboratif, di mana dalam penyediaan kerja khusus, pelajar perlu ke sekolah semasa PBS untuk mendapatkan maklumat. So tahap yang persediaan pertama, pelajar harus menyediakan, diberi peluang untuk membina soalan protokol temu bual, dan protokol semasa membina protokol temu bual itu mereka melakukan komunikasi dan kolaboratif dengan rakan kelas. Selepas itu mereka harus mendapatkan rakan pembelajaran dari sama ada pensyarah dalam IPG ataupun pensyarah di luar IPG untuk mengesahkan protokol temu bual yang mereka bina tersebut. Jadi di situ kita dapat mencungkil skill komunikasi dan kolaboratif mereka. Selepas seterusnya mereka ke sekolah dan perlu membina hubungan, perlu membina rapport dengan rakan pembelajaran atau rakar bagi membincangkan isu-isu berkaitan dengan PDPR. Seterusnya, untuk C yang seterusnya ialah kreatif dan kritis. Okey, kita faham dalam pengurusan bilik darjah ini ada banyak model-model pengurusan disiplin yang telah diajar, dan yang cantiknya di sini kreatif dan kritis berlaku apabila pelajar bijak memilih model pengurusan disiplin apa yang sesuai untuk mereka aplikasikan dalam situasi tertentu. Sebab pelajar harus bijak. Sebab situasi berbeza, kita terpaksa menggunakan model pengurusan disiplin yang berbeza. Seterusnya, apabila kita kaitkan dengan EDUP 3053, mereka belajar berbagai-bagai teknologi, berbagai program, berbagai software semasa dalam kursus tersebut. Dan apabila digabungkan dengan 3043, pelajar menjadi kreatif dan kritis, memilih, mempertimbangkan program mana, software mana yang sesuai untuk diterapkan dalam PDPR agar berlakulah teknologi ubiquitous yang dapat mengurangkan jurang pendidikan dalam kalangan murid-murid, terutama kita faham dalam kalangan murid-murid daripada golongan B40 yang tidak mampu mempunyai peranti sendiri, terpaksa berkongsi, ataupun mungkin yang langsung tidak mempunyai peranti yang sesuai untuk menjalankan PDPR. Jadi di sinilah kita lihat pelajar kita kreatif dan kritis untuk memilih mana yang sesuai dengan teknologi ubiquitous. Saya gembira melihat hasil kerja pelajar yang dapat mencadangkan berbagai-bagai software, terutamanya sebagai contoh platform slide, Prezi dan Wismi, Filmora dan Animaker, dan saya rasa sangat tertarik kerana
mereka dapat menjadikan PDPR itu PDPR yang terapeutik. Sebab kita faham semasa PDPR murid menghadap skrin komputer, skrin handphone seharian. Jadi bila guru dapat merekodkan suara, dapat menyanyi, dapat menyampaikan PDP yang padat tetapi dalam masa yang singkat, itu menjadi sangat mengurangkan beban pelajar dan mereka tidak rasa tertekan sendirian di rumah menghadap komputer. Okey, dan bukan itu saja, guru juga telah memilih, guru juga boleh membincang, bukan itu saja, pelajar dapat membincangkan jenis-jenis modifikasi tingkah laku dan intervensi bagi menangani tingkah laku masalah. Dan kita faham semasa PPR, kanak-kanak, murid-murid mereka di luar kawalan, kita tidak dapat bersebut dengan mereka. Jadi memang banyak berlaku tingkah laku bermasalah sepanjang PDPR. Seterusnya, yang seterusnya dan yang akhir ialah karakter. Melalui kursus ini dapat dipupuk pelajar yang mempunyai jiwa penyayang, di mana pelajar tersebut faham kenapa anak murid berkelakuan demikian, kenapa anak murid melakukan tingkah laku bermasalah. Dan dalam melalui kursus ini juga mereka dapat mencari punca mengapa berlaku demikian, dan dapat memahami bahawa sebenarnya semua murid ini baik. Semua murid ini ingin disayangi. Jadi, akhir kata, dengan melalui kursus ini, pelajar dapat mempunyai jiwa yang penyayang dan dapat menjadikan anak muridnya, harapan dapat menjadikan anak muridnya yang rasa dihargai, rasa wujud setiap kali duduk dalam kelas, guru sedar kewujudan murid dan mereka penting serta mempunyai harga diri dan mereka boleh berjaya. InsyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah, nampaknya banyak sekali ilmu yang telah kita timba dari sesi perkongsian pensyarah sebentar tadi. Diharapkan agar semua hadirin telah mendapat manfaat dari sesi perkongsian tersebut. Sekarang kita akan berehat sebentar sebelum memulakan sesi pembentangan selari yang akan bermula pada jam 10.30 pagi melalui pautan yang dikongsikan dalam ruangan mesej. Sekian sahaja majlis pembukaan Showcase Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna Semester 2 2021. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Institut Pendidikan Guru, kami sentiasa bersedia menjulang etika kerja, berkorban jiwa raga, menjunjung aspirasi bangsa negara tercinta. Berwibawa, berintegriti, keunggulan peribadi, berteraskan keimanan, mendidik anak bangsa. Kami bangga menjadi guru, kerjaya dihormati, tidak jemu menimba ilmu, bakti setulus hati dan budi. Berwibawa, berintegriti, keunggulan peribadi, berteraskan keimanan, mendidik anak bangsa. Kami bangga menjadi guru, kerjaya dihormati, tidak jemu menimba ilmu, bakti setulus hati dan
yang berakhlak mulia, mendukung visi misi IPD, mendukung